Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang sebuah kenderaan 7 tempat duduk yang merupakan pencabar untuk Mitsubishi Xpander. Dan jika korang ada bajet yang agak terhad, ini sebenarnya satu model yang korang perlu pertimbangkan untuk sebuah kenderaan 7 tempat duduk di Malaysia untuk tahun 2021. Okey, jadi kalau korang nak tahu apa yang aku nak review sekejap lagi, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa dalam YouTube channel Mawi TV sebentar lagi. Okey guys, ini adalah dia punya kenderaan yang aku nak review hari ni. Sebuah Pro 2 Arus versi AV yang dah mengalami sedikit peningkatan. Okey, tak panggil facelift tapi sedikit peningkatan yang diberi oleh pihak Pro 2 kepada kereta ini. Okey, jom kita tengok bahagian depan. Okey, untuk makluman korang, aku berada di Melaka untuk family gathering. Okey, ni bahagian depan adalah signature terkini untuk Pro 2. Kalau kita tengokkan di sini, grillnya lebih pada aku lebih kemas lah berbanding dengan Toyota Rush. Untuk makluman korang, ianya adalah kembar kepada Toyota Rush dan kedua-duanya adalah dikeluarkan di kilang yang sama, iaitu di kilang Pro 2, tapi mempunyai harga berbeza sehingga RM20,000. Okey, jom kita tengok bahagian depan. Okey, ini adalah bahagian depan di mana lampunya adalah lampu LED. Dia ada 3 pasar. Kemudian DRL kat sini. Okey, dia ada DRL di sini dan LED juga. Kemudian ini adalah lampu signal guna mentol dan dia punya fog lamp juga menggunakan mentol. Di depan ini ada 2 sensor hadapan. Okey, ini dia punya pandangan. Alright. Jadi rupa hadapannya sebenarnya sedikit handsome, tetapi image Pro 2 tu jelas kelihatan di sinilah. Okey, kemudian disambung daripada lampu ni. Okey, disambung chrome hingga logo Toyota, logo Pro 2. Logo ni tak ada balutan load sinar, bermaksud ini adalah sebuah kereta yang tiada radar. Okey, kemudian disambung ke hujung ni. Alright. Jadi itu dia punya pandangan grill dia. Dan di bawah ni ada juga grill chrome. Di bawah tu ada set skirting atau body kit bahagian depan yang berwarna metal chrome lebih kurang. Jadi sebenarnya yang membuatkan dia cantik adalah pandangan daripada dia punya fog lamp yang agak kemas dan tak terlalu berserabut macam Rush. Okey, ini adalah bonnet yang di dalamnya ada enjin. Jom kita tengok. Okey, nak buka enjinnya di sini Okey guys, ini adalah dia punya enjin 1.5 liter VVTi, tak silap aku. Ianya adalah enjin yang sama dengan Myvi. Ianya adalah enjin Toyota dengan 104 HP. Okey, tak silap aku dia punya kuasa dan 138 PS. Jadi enjin ni boleh dikatakan agak cukup dan memadai untuk sebuah kenderaan 7 tempat duduk. Okey, kat sini kita tengok dia dah ada peredam bunyi. Okey, menariknya kereta ni adalah kereta pacuan roda belakang. Okey, dia tarik roda belakang, jadi ada ganda ke belakang. Ini adalah kereta yang mungkin sesuai untuk kawasan off-road lah dan juga kawasan-kawasan luar bandar. Okey, ni dia punya tayar. Ianya datang dengan tayar Goodyear dengan saiz 17 inci 215/60R17. Dia punya tayar dengan 2 ton multi spoke. Okey, yang agak cantik pada aku dan agak ranggi Ini di bahagian tepi. Di bahagian tepi dia punya side visor ni menggunakan warna body dengan DRL kat sini. Kemudian ini adalah tambahan untuk versi yang dipertingkatkan ni adalah side step. Sebab kereta ni ground clearance ni adalah 220 mm. Jadi di antara yang tertinggi dalam segmennya. Okey guys, ini adalah bahagian dalam. Ini di bahagian pintu dia. Semuanya menggunakan plastik keras. Yang ini adalah plastik yang agak lembut, sedikit lembut macam getah. Okey, kat sini ada chrome, matte chrome. Kemudian ini adalah door handle chrome. Kemudiannya dia punya pintunya hanya ada auto satu saja. Ini kawalan side mirror, maksudnya dia boleh dilipat secara automatik kat situ. Okey, ini adalah cup holder, ada 2. Ini boleh letak telefon. Okey, speaker aku tak pasti ada berapa. Kemudian side step ni pentingnya untuk kita manjat lah sebab kereta ni tinggi.
Okey, itu tujuan dia. Okey, ini adjustment untuk kerusi. Ada 4 arah. Ini untuk tuang minyak. Ini untuk boot engine. Okey, kat sini ada smart tag. Ini yang agak rare, bukan rare lah. Ini yang agak berharga untuk kereta ni. Okey, kemudian kat sini ada pre-collision. Oh, dia dah ada pre-collision sebab dia dah ada 2 kamera, sebab dia adalah ASA 2.0. Okey, ini adalah idling punya button. Kemudian ini traction control, ni kawalan lampu dan engine start stop. Okey, kat sini ada chrome. Okey, ni aircon vent dia agak solid buatan dia, tak rasa murah. Agak cantik dengan ada ring silver itu. Okey, ni bahagian kerusi. Kalau berbanding Xpander, aku rasa ini adalah kerusi yang agak cantik sedikit. Aku lebih suka yang ini berbanding yang terdapat pada Xpander. Nampak aftermarket, yang ini nampak lebih cantik dan lebih Toyota lah pada aku. Okey, ini dia punya steering. Steering dia agak cantik. Sekarang ni memang Pro 2 punya kereta menggunakan steering yang hampir sama. Ada kawalan audio di sebelah kiri. Sebelah kanan hanya ada angkat telefon sahaja, walaupun ia adalah varian tertinggi. Ada 6 SRS airbag. Okey, dibalut dengan leather. Okey, ni adalah cluster meter dia. Terdapat, tak silap aku, mungkin 3 inci punya saiz odo cluster meter punya digital. Hanya ada saiz itu saja, agak kecil sebenarnya. Okey, kat sini adalah aircon. Menariknya airconnya dia letak di sini dan aircon ni adalah aircon untuk baris belakang. Jadi dari sini dia akan tembak ke atas ni, pergi ke aircon vent di bahagian belakang, dan aircon vent di bahagian belakang akan menghembuskan untuk bahagian belakang pula. Okey, dia datang dengan ASA. Kat sini ada 2 kamera sebenarnya. Kemudian datang juga dengan DRL pula, DVR dan juga rain sensor, tak silap aku kat sini. Okey, kemudian di sini ada aircon vent. Kemudian di sini dia punya head unit ataupun multimedia unit ni, aku rasa dalam mungkin 7 inci paling besar ni, tak pasti saiz dia. Okey, kemudian ada satu USB kat sini. Okey, ada SIM card slot kat sini. Bagus Okey, kemudian kat sini ada kawalan. Okey, climate control dia adalah automatic, ada 2 memori dan ada 2 zone, boleh kawal kedua-duanya. Okey, itu agak menarik untuk kereta berharga 70,000 ni. Okey, dan ada indikator untuk seat belt belakang. Okey, dia punya central lock kat sini Okey, ni kalau korang nak gunakan sensor depan. Okey, kat sini ada 12 volt power outlet. Kemudiannya ada HDMI Okey, ni adalah kalau kau nak gunakan telefon ke, mungkin boleh gunakan di sini. Ini adalah HDMI. Aku tak pasti apa fungsi HDMI di dalam kereta ni. Kemudian ni adalah konsol tengah dia, menggunakan transmisi 4 kelajuan automatik. Tengah ni ada handbrake tangan, ada 3 cup holder bersusun kat sini. Kat sini ada ruangan boleh letak kunci. Okey, kat bawah ni pun ada ruangan, tapi aku tak pasti sama ada ini ada wireless charger. Tak ada, aku rasa kat sini. Cuma kawasan ni mungkin kalau nak buat nanti boleh letak wireless charger. Okey, ni kerusi bahagian penumpang. Okey, pada aku dia punya ruangan kaki tu menyaput hampir keseluruhan. Taklah semua, tapi agak penuh juga. Cuma bahagian bahu ni aku rasa dianya sedikit kecil lah, rendah lah. Okey, ni kat sini ada, boleh elakkan daripada diragut lah barang-barang perempuan ni. Okey, letak di sini. Kemudian di atas ni ada pemegang yang ada damper. Kemudiannya ada sun visor yang ada lampu. Okey, terbaik. Untuk kereta yang harga 90-80 pun belum tentu ada benda ni. Okey, ni dia punya lampu, masih lagi menggunakan mentol, tetapi lampu dia agak besar. Ini untuk untuk sunglasses. Okey, ini menggunakan day and night. Okey, kat sebelah ni pun dah ada dan siap lampu lagi. Okey, ni agak bernilai pada aku untuk kereta ni. Alright. Kemudian apa lagi? Okey, ini adalah sensor lampu automatik, tak silap aku. Okey, jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, glove box. Kita tengok glove box. Okey, tak apa besar, tak ada damper nampaknya. Okey, tapi memadailah dengan harganya. Dekat sini kalau kau tengok dia ada sedikit macam structure sikit lah dia buat ni. Jadi nampaklah feel dia tu agak cantik sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini saja yang menggunakan plastik lembut sikit. Okey, kalau kat dashboard ni semuanya adalah
plastik keras. Dekat sini ada piano black. Okey, yang feel lembutnya hanya di steering ni lah sebab dia leather Jom kita pergi tengok di bahagian belakang. Okey, untuk steering dia dah datang dengan steel tapi tiada teleskopik. Okey, macam Toyota juga kedekut nak bagi teleskopik kepada dia punya pengguna, aku tak tahu kenapa. Okey, di bahagian belakang sama juga dengan di bahagian depan, cuma di sini saja dapat plastik yang agak premium. Okey, desainnya lebih kurang sama. Okey, ni bahagian belakang. Okey, dia one touch saja, terus mudah, jadi boleh masuk. Kita pergi ke bahagian belakang dululah. Lalan terbuka ni. Okey, ni kerusi bahagian belakang. Bahagian belakang ni kedudukan kaki dia agak rendah, di mana aku nampak peha ni banyak ruangan lagi. Dan kemudiannya terlalu rendah dia punya ruangan ni. Jadi mungkin untuk orang dewasa kurang sesuai, tapi masih lagi boleh lah untuk perjalanan jarak sederhana. Ini adalah headrest dia. Cuma aku rasa feel dia tu macam terlalu ringan untuk naik ni. Tahu mungkin lebih bagus, tapi feel dia tak berapa mewah lah. Itu maksud aku. Okey, kemudian di belakang ni ada ada cup holder dan mungkin boleh letak telefon dekat sini. Okey, kemudian ada power outlet 12 volt, dia tak ada USB. Okey, kemudiannya di sebelah sini juga sama, cuma di sini tiada 12 volt power outlet. Okey, kita cuba sebelah sana. Okey, di barisan ke tengah ni, dia bagi korang tarik hook ni untuk 3 kg untuk kedua-dua kerusi. Dengan yang ni tadi aku dah cerita, dekat poket ni ada poket yang agak besar juga, tapi agak rendah sebenarnya dia punya poket ni. Okey, di sebelah sini tiada apa-apalah, semua ada headrest, cuma di tengah ni dia tak ada perehat tengah tangan. Okey, dia adalah 60-40. Okey, aku sebenarnya nak test dia punya ruangan. Okey, ruangan sini terlalu besar. Jadi untuk berkompromi, okey, kaki bawah boleh masuk. Cuba kita kedepankan sikit. Okey, ni paling depan maksimum dah, maksimum paling depan. Okey, korang masih ada lagi dalam 3 inci kat sini. Tetapi kau tengok ruangan peha ni, dia tak menyapot sepenuhnya jadi kerusi ni agak pendek, jadi kurang selesa lah. Tu antara salah satu sebab juga kenapa aku tak beli Arus ataupun Rush, kerana kerusi ni sedikit pendek sebenarnya. Jadi aku rasa macam tak selesa, macam kerusi yang rendah. Okey, kau tengok bahagian bahu aku ni pun jauh daripada kerusi tu punya aras. Okey, itu satu masalah aku rasa, menyebabkan mungkin kurang selesa. Okey, kat atas ni ada 3 sahaja aircon vent dengan kawalan macam ni. Okey, jadi kalau expander dia ada 4 aircon vent dengan kawalan putar. Okey, jadi aku dah yang paling jauh ni, aku rasa kat belakang nanti aku akan dapat sedikit ruang lah. Okey, tambahan kat sini ada satu USB port yang diletakkan di sini, agak pintar, agak cantik, agak kemas sebenarnya, dengan letak USB di situ. Di bahagian atas ni ada pemegang, ada damper tak? Okey, ada damper dengan lampu di barisan tengah. Kemudian di atas ini adanya seat back 3 titik untuk baris belakang. Jom kita test lagi bahagian belakang. Okey, selepas aku dah kedepankan sikit, kita try tengok selesa tak selesa. Okey, selepas aku dah cuba, aku dapati ada sedikit ruang. Tapi kau bayangkan, kau punya kaki lutut ni berapa inci je dengan kepala orang belakang ni, kalau ikutkanlah kepala punya tempat kat sini kan. Okey, jadi agak tinggi, macam mencangkung lah, bukannya duduk. Okey, belakang ni boleh turunkan lagi tak? Okey, kita try turunkan. Okey, dia boleh recline sikit lagi. Jadi mungkin memberi lebih keselesaan sedikit kepada orang belakang. Tapi cuma kaki tu nampaklah tinggi kaki tu naik sebab dia punya ini rendah, kemudian pendek pula tu. Okey, jom kita tengok bahagian bonet. Okey, ni dia punya bahagian bonet. Aku rasa saiznya lebih kurang saja dengan expander, taklah begitu besar. Cuma expander ada ruangan rahsia kat bawah ni. Nampaknya ini macam tak ada. Aku tak pasti sama ada tayar spare-nya kat mana. Okey, tayar spare-nya berada di bawah ni. Okey, tayar spare berada di bawah tu dengan sport rim size penuh Sport rim size penuh dia bagi. Okey, jadi size boot dia aku rasa lebih kurang sama saja dengan Mitsubishi Expander. Okey, jadi itu je yang aku boleh kongsikan tentang exterior dan interior untuk Pro 2 Arus. Nanti aku akan cuba buat test drive untuk kereta ini. Okey, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam
video yang seterusnya, pandu uji Pro 2 arus.